Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Tuan-tuan rakan FB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini dapat kita dipertemukan dan insya-Allah bermula daripada malam ini tuan-tuan sekalian saya akan membawa kuliah kitab Fiqhul Aulawiyat. So kita akan kuliah secara berkitab kitab Fiqhul Aulawiyat, fiqh keutamaan yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan di rumah ada kitab, boleh buka kitab itulah ya, kitab Fiqhul Aulawiyat. Jadi tuan-tuan pun boleh jadikan sebagai rujukan insya-Allah. Pada malam ini kita akan membaca bab muqaddimah dengan menyebut nama Allah, Rabb yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnianya. Dialah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk Islam kepada kita. Apabila dia tidak menganugerahkan hidayah Islam kepada kita, nescaya kita termasuk di kalangan golongan orang-orang yang sesat. Nauzubillah min zalik. Jadi di awal ini disebutkan bahawa setiap sesuatu itu dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita nak bercakap, bila kita nak berkhutbah, semua kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita mulakan sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan di sini juga Rabb yang telah menganugerahkan, dengan menyebut nama Allah tadi, telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnianya. Jadi yang memberikan kita segala nikmat, kurniaan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja tentu sekalian, kita dapat gaji yang bagi kita majikan, tapi hakikatnya ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Majikan itu hanya sebagai wasilah untuk menyampaikan pada kita. Ada kawan datang bawa hadiah, satu rezeki pada kita. Itu hanya sebagai wasilah ataupun jalan untuk sampainya satu benda kepada kita. Hakikatnya semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yakni Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk Islam. Kita ni bersyukur tentu sekalian ya. Antara nikmat yang paling besar sekali dalam kehidupan kita iaitu nikmat iman dan Islam. Sebab nikmat iman Islam ini sampai ke alam akhirat. Itu yang kita selalu doakan. Allahumma apa kita selalu doa tu? Allahumma sallim. Allahumma ahyina bil iman. Kita minta wahai Tuhan hidupkan aku dalam keadaan beriman. Dalam keadaan Islam. Wa amisna bil iman. Matikan aku dalam iman. Wahsyurna bil iman. Bangkitkan aku di padang mahsyar nanti dengan iman. Wa adkhilnal jannata mal iman. Dan masukkan aku ke dalam syurga dengan iman. Jadi iman dan Islam ini adalah anugerah Allah Ta'ala yang paling besar berbanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, nikmat harta hanya kita dapat rasai di dunia. Kalau kita sedekah dapat di akhirat. Macam tu ya. Nikmat apa lagi? Nikmat kesihatan. Kalau kita gunakan kesihatan kita untuk ibadah, alhamdulillah kita dapat pahalanya sampai akhirat. Tapi itu pun semuanya dasarnya ialah Islam dan iman. Islam dan iman inilah yang akan menentukan kita masuk dalam syurga ataupun sebaliknya neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kita bersyukur pada Allah kerana kita dipilih sebagai orang Islam. Lahir daripada perut ibu kita, terus procot je keluar jadi orang Islam. Bayangkan tentu sekalian rakan-rakan kita yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Ada yang masih tercari-cari Tuhan sampai hari ini mereka tidak ketemu. Ada yang tercari-cari agama mereka tak berjumpa. Tetapi kita ni lahir saja Allah Ta'ala telah bagi kita anugerah, iaitulah dapat agama Islam. Jadi kita kena bersyukur banyak-banyak, dan cara kita bersyukur ialah dengan apa? Dengan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan segala tintah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selawat dan salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang datang kemudian mengikut jejak langkah mereka sampai datangnya hari pembalasan. Kajian yang saya sajikan, ini Dr. Yusuf Qardawi menulis, kata beliau, kajian yang saya sajikan pada kali ini adalah merupakan satu perkara yang sangat berguna dan penting. Kerana ianya membahas kepincangan dan penilaian yang bercampur aduk dari sudut pandangan syariah Islam dalam menentukan suatu perkara, pemikiran dan perbuatan. Mana satu di antaranya mesti diutamakan dan didahulukan, dan perkara mana pula yang seharusnya diletakkan kemudian dan di tempat yang terakhir. Jadi perbahasan mengenai fiqhul aulawiyat merupakan perkara yang sangat penting tentu sekalian. Kerana apa? Ia membahaskan persoalan amal ibadah, pemikiran, perkataan, apa juga yang datangnya daripada seseorang insan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi untuk kita nak memastikan amal tadi diterima, bukan setakat iaitu halal, bukan setakat iaitu benda yang dibenarkan, tetapi daripada sudut keutamaan. Kita buat itu utama ataupun tidak. Ya? Kita buat itu bertepatan dengan syariat ataupun tidak. Macam orang bersedekah tu sekalian. Orang bersedekah, mana-mana sedekah pun tetap dapat pahala. Tetapi banyak sikitnya pahala itu, afdal ke tidaknya, itu bergantung kepada terima kasih ya. Bergantung pada waktu kita memberi sedekah. Di antaranya Rasulullah sebut sedekah yang terbaik itu kita memberikan kepada kaum kerabat kita yang memusuhi kita. Kaum kerabat memusuhi kita tapi kita sedekah pada dia. Itu pahalanya sangat besar sebab kita menjalinkan tali silaturahmi. Kita bersedekah kepada fakir miskin yang dalam keadaan terlantar, tidak ada makanan, kita memberikan kepada mereka, pahalanya lebih besar. Kerana apa? Kerana mereka dalam keadaan sangat memerlukan berbanding kalau kita belanja kawan-kawan kita untuk makan ataupun belanja kawan-kawan kita berhari raya ya, makan ialah apa-apa pun berbanding kita memberi makan kepada fakir miskin. Sebab apa? Sebab fakir miskin orang yang sangat memerlukan. Jadi begitu. Maksudnya kita mempelajari ilmu fiqhul aulawiyat untuk kita memastikan apa yang kita buat itu memang kita lakukan atas keperluan, kepentingan yang sepatutnya dalam Islam. Perkara apakah yang mesti diletakkan di barisan dan nombor pertama dan mana pula yang sepatutnya ditempatkan pada nombor 10 ataupun ke-70 sesuai dengan tingkatan tangga-tangga perintah ilahi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak letakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat apa tadi Din? Dah dapat dah keripik. Tengok tu sekalian. Sambil dengar tengok tazkirah pembuat keripik, dia makan keripik. Habiskan Din ya, nanti boleh order lagi. Jadi di sini Puan sekalian, tujuan kita mempelajari ilmu fiqh keutamaan tadi untuk apa? Iaitu untuk kita memastikan kita meletakkan sesuatu itu pada kedudukannya. Sama ada satu itu kedudukan nombor 1, nombor 2, nombor 10 atau boleh jadi nombor 70. Kita kena letakkan pada kedudukannya baru kita laksanakan. Yang mana satu nak utama, yang mana satu kita nak buat. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana setiap satu perkara itu tidak berada dalam satu kedudukan pada setiap masa. Kadang-kadang dia berubah. Kadang-kadang dia jadi nombor 1, kadang-kadang dia jadi nombor 2, kadang-kadang dia jadi nombor 10. Bergantung kepada keadaan, situasi ya. Apatah lagi pada zaman moden ini sudah terjadi kepincangan penilaian dan pertimbangan di kalangan kaum muslimin mengenai keutamaan dan prioriti tugas-tugas harian mereka. Kajian seperti ini pada awalnya saya panggil dengan istilah fiqh maratibul a'mal, fiqh martabat perbuatan. Namun pada hasil kajian kali ini saya lebih suka memanggil yang dengan istilah fiqhul aulawiyat kerana istilah kedua ini lebih luas, jelas dan merangkumi semua jenis perkara yang dibincangkan di dalamnya. Jadi sebelum ni Syekh Yusuf Al-Qardawi telah menulis buku bertajuk Fiqh Maratibul Amal. Jadi dipanggil Fiqh martabat perbuatan. Tapi dalam buku yang ini dia lebih suka menamakannya dengan Fiqhul Aulawiyat kerana ia lebih luas lagi. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai 9 besar keutamaan yang telah digariskan oleh syariat Islam dan dijelaskan dengan hujah-hujah dan dalil-dalil yang nyata. Jadi nanti kalau kita tengok tu sekalian, perkara yang diperbahaskan itu ada dalil-dalil yang jelas daripada Quran, daripada sunnah Nabi, bahkan petunjuk-petunjuk daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita hari ini tuan-tuan sekalian, kita bila beramal, bercakap, bertindak, ia lebih kepada hawa nafsu tuan-tuan sekalian. Tidak kepada satu tindakan yang benar-benar tuan-tuan sekalian konkret berdasarkan kepada hujah, fakta, dalil dan seumpama dengannya. Lebih semua kepada emosional tuan-tuan sekalian. Saya nak contoh tuan-tuan sekalian. Ini contoh benda yang berlaku betul di sekeliling kita. Tahun sebelum ini tuan-tuan sekalian, ketika mana Pakatan Harapan memerintah sebagai kerajaan pusat tuan-tuan sekalian, muncul golongan-golongan liberal yang bersuara tuan-tuan sekalian seperti Siti Kasim dan seumpama dengannya tentang isu-isu tahfiz, isu apa semua. Maka bila begitu melenting saja tuan-tuan sekalian, puak-puak yang kononnya pembela agama tuan-tuan sekalian melenting. Mana pergi Menteri Agama? Tidur Menteri Agama, tak buat kerja. Menteri Agama sokong liberal macam-macam. Baru semalam tuan-tuan sekalian, beberapa hari lepas Siti Kasim muncul semula.
Dan mengatakan kalau kerajaan nak hapuskan arak, nak tutup kilang arak, tutup dulu sekolah tahfiz. Mana yang dulu bising-bising tu sekalian? Senyap. Tak ada pula menyelar Siti Kasim. Tak ada pula menggesa pada menteri yang ada sekarang untuk mengambil tindakan. Jadi berertinya tuan-tuan sekalian, mereka bercakap itu atas dasar emosi. Sebab mereka menganggap orang yang sedang memerintah ketika itu adalah musuh politik mereka. Tetapi bila kawan-kawan mereka sendiri memerintah, bahkan mereka sendiri duduk sebagai parti yang memerintah, mereka diam saja. Dulu tuan-tuan sekalian, bila mana timbul ada orang mabuk, langgar apa pun tuan-tuan sekalian, orang kata ni tengok ni banyak orang mabuk, banyak arak. Eloknya biar langgar menteri sekali. Itu. Tapi hari ini banyak lagi tuan-tuan sekalian kes pemandu mabuk, langgar polis, langgar orang awam dan seumpama dengannya. Mana puak-puak yang dulu bising ini? Kenapa mereka berdiam diri tuan-tuan sekalian? Adakah dia bercakap atas kepentingan politik semata-mata? Sepatutnya mereka kena bersuara tuan-tuan sekalian. Kalau mereka ikhlas untuk membuat satu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana agama. Tapi kita lihat hari ini yang Yusuf Qaradawi sebut ni betul tuan-tuan sekalian. Ada sebilangan manusia bercakap, bersuara, bertindak hanya semata-mata untuk kepentingan mereka. Tidak melihat pada keutamaan-keutamaan yang disyariatkan, sama ada untuk agama, untuk masyarakat, untuk bangsa dan seumpama dengannya. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai sebilangan besar keutamaan yang telah digariskan oleh syariat Islam dan dijelaskan dengan hujah-hujah dan dalil-dalil yang nyata. Dengan itu, maka hasil kajian ini akan dapat membantu untuk meluruskan kefahaman. Mana orang yang kefahaman dia tak betul dapat diluruskan balik. Tapi syarat kena baca ni daripada awal sampai akhir tau tuan-tuan sekalian. Baca daripada awal sampai habis. Betul-betul nak dapat ilmu, memahaminya betul, baru kita akan mendapat manfaat daripada buku ni. Minta maaf lah Encik Zainal, memang kadang-kadang kita lihat ada setengah golongan agamawan yang seolah-olah dia terlampau betul sampai macam-macam. Hari ini timbul pula isu malaikat bertakbir tu sekalian. Malaikat bertakbir kerana apa? Kerana dapat ambil alih kerajaan. Habis sekarang ni tu sekalian, kerajaan pula jadi kerajaan yang pincang hari ini, memberikan dana-dana secara bebas kepada misalnya tadi ada universiti yang dimiliki oleh MCA tu sekalian. Dulu kalau dapat pada non-muslim sikit, melonting, tengok habis duit bagi pada non-muslim, pada kafir macam-macam. Tapi hari ini tuan-tuan lihat berapa puluh juta tuan-tuan sekalian bagi pada sebuah universiti yang dijaga oleh parti politik tuan-tuan sekalian. Adakah malaikat bertakbir juga? Bertakbir kerana geng dia boleh dapat macam-macam, berebut ghanimah dan seumpama dengannya. Saya minta maaf tu sekali pada sahabat-sahabat, bukan kita nak apa, kita nak perbetulkan. Jadi kita ni jadi orang, kalau nak berpolitik ke nak apa pun, biar kita bersederhana, jangan melampaui batas. Nanti Allah Ta'ala tunjukkan balik apa yang anda cakap. Ada satu sahabat tu sekalian, dulu biasa buat catatan duha, macam-macam tu sekalian, isu arak, isu apa. Tapi hari ni senyap. Bila timbul isu arak, timbul apa, dia senyap. Sekarang dia jadi tukang masak pula tu sekalian. Dia posting masakan pula. Ini saya tegur ni pada semua sahabat-sahabat kita tu sekalian, jangan melampau, sebab agama Islam bukan agama pelampau. Agama Islam dia ada tingkatan-tingkatan dalam perbahasan, dalam apa juga yang kita lakukan. Jadi yang pertama kata Dr. Yusuf Qaradawi, tulisan ini untuk meluruskan pemahaman bagi orang-orang yang tak faham dengan agama sebenarnya. Kemudian memperbetulkan arah jalan, tunjukkan jalan yang betul. Jangan sampai kita bertindak, jangan sampai kita beramal tetapi amal kita tak dapat pahala. Kalau ada pun pahala yang ciput sikit. Ataupun kita buat sesuatu itu tidak mengikut turutannya. Jadi mengakibatkan ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala pun tidak maksimum. Dan menjadikannya salah satu bahagian yang mesti mendapat perhatian sewajarnya di dalam kajian ilmu fiqh. Jadi ini saranan Dr. Yusuf Qaradawi, kalau boleh buku ini menjadi salah satu daripada menjadi suatu benda yang diambil perhatian oleh kaum muslimin dalam mengkaji tentang ilmu fiqh. Sebab fiqh ni sifatnya berkembang tuan-tuan sekalian. Fiqh ni sifat dia berkembang. Dia bukannya statik ataupun jumud. Dia akan berkembang. Sebab itu tuan-tuan sekalian kita banyak menyebutkan bahawa hukum hakam berkaitan dengan perkara-perkara muamalah dan juga siasah politik,
berkenaan dengan kemasyarakatan, itu hukum dia tidak qat'i. Bukan hukum yang qat'i yang tidak boleh berubah. Dia akan berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu, tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Apa juga tuan-tuan sekalian yang ada di sekeliling kita, ianya begitu keadaannya. Kadang-kadang ia meraihkan adat setempat, kadang-kadang ia meraihkan golongan-golongan tertentu. Sebab itu dalam buku ni, dalam kitab Fiqhul Aulawiyat, dia diperbahaskan panjang lebar tuan-tuan sekalian. Berkenaan keutamaan-keutamaan itu tadi, supaya kita dapat beramal dengan betul mengikut panduan syariat. Bukan kita beranggapan sesuatu itu hanya dengan emosi kita ataupun dengan akal fikiran kita semata-mata. Sebaliknya ada panduan. Di samping itu, ia juga dapat membantu para pejuang yang sedang bergiat cergas menyebarkan ajaran dan kefahaman Islam di tengah-tengah masyarakat, supaya mereka boleh dengan mudah membezakan antara perkara-perkara yang diutamakan dan diletakkan pada peringkat yang kemudian mengikut pandangan syariat Islam. Jadi kita tuan-tuan sekalian, bila memahami konsep Fiqhul Aulawiyat ini, kita dapat membezakan antara perkara-perkara yang mesti kita utamakan, kita dahulukan. Satu orang pemimpin misalnya, apa yang mesti diutamakan? Pemimpin di peringkat negara, peringkat negeri, peringkat daerah. Sehinggalah kita kepada pemimpin peringkat rumah tangga. Itu daripada sudut kepimpinan. Apa yang mesti kita utamakan? Ya, YB Ustaz Samsul Firdaus, malaikat bertasbih, bertahmid dan memohon keampunan untuk manusia. Itu di dalam Quran. Tak ada pun sebut bertakbir di arash. Memandai je orang tu. Iaitu respon daripada Yang Berhormat Ustaz Samsul Firdaus. Jadi kadang-kadang orang politik macam nak pilihan raya hari tu, YB Ustaz ya, bukan setakat bertakbir, malaikat tu turun mengundi tu sekalian. Dia boleh ajak pula malaikat mengundi. Manusia ni tu kadang-kadang dah terlampau dan melampau. Itu disebutkan mempergunakan agama. Kita disuruh gunakan agama, bukan mempergunakan agama. Mempergunakan agama maknanya kita mempermainkan agama ikut suka hati kita. Bila kita nak pakai, kita pakai agama. Bila kita tak suka, kita tak pakai agama. Dia macam tu tuan-tuan sekalian. Bila dia mengata orang, sedap tuan-tuan sekalian. Seolah-olah apa yang dia cakap tu semua dapat pahala masuk syurga. Tapi bila orang kata kat dia, ini fitnah, ini mengumpat, ini mengadu domba. Ini masalah kita tu sekalian. Bila kita bertindak itu, kita melampaui syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekejap tu. Sambil-sambil tuan-tuan sekalian minum raya-raya ni. Tetamu pula tak boleh datang. Tak ada tamu, tak ada apa ya. Beraya sendiri-sendirilah tuan-tuan sekalian. Baik Kemudian supaya mereka boleh dengan mudah membezakan antara perkara yang diutamakan dan diletakkan pada peringkat yang kemudian mengikut pandangan syariat Islam. Antara perkara yang dipandang berat dan dipandang ringan. Kita nak tengok tuan sekalian, benda tu agama pandang berat ke pandang ringan? Contohnya kan. Contoh tuan sekalian. Baru ni saya dah sebut dah malam semalam misalnya. Bila ada orang khutbah pegang tongkat yang pelbagai, sibuk orang bising tuan sekalian. Ni mempermainkan khutbah pegang tongkat, pegang tiang lampu apa semua. Tapi orang duk fitnah malaikat kata bertakbir apa semua tu. Kenapa orang tak ambil tahu tuan sekalian? Kenapa orang tidak menegur? Itu bererti kita ni tuan sekalian kadang-kadang tidak adil dalam membuat satu-satu pertimbangan ataupun satu-satu komen. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam kitab ni nanti, kita akan jumpa di akhir tuan-tuan sekalian bagaimana satu bab orang yang bertanya dengan saya tak ingat satu sahabat Nabi tu sekalian berkenaan dengan darah lalat. Sedangkan dia bertanya bahawa apa hukum orang memakai ihram kemudian dia membunuh lalat atau dalam riwayat yang lain nyamuk. Lalu dia ditanya tuan-tuan sekalian, kamu bertanya ni mana nanti saya nak tunjukkan sekalian. Ni cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia tengah berkhutbah tuan-tuan sekalian, tengah mengajar, tengah bersyarah.
Tiba-tiba datang satu orang bertanya mengenai hukum seseorang yang membunuh nyamuk dalam keadaan berihram. Orang tu pakai ihram, dia bunuh nyamuk. Kemudian Ibn Umar tanya, kamu ni datang daripada mana? Dia kata, daripada Iraq. Lalu kata Abdullah bin Umar, kau tengok dia kata orang Iraq. Dia datang hanya semata-mata dia nak tanya pasal apa? Pasal darah nyamuk. Sedangkan darah cucunda Rasulullah yang dibunuh itu mereka tak ambil tindakan lagi. Artinya bahawa kita ni tuan-tuan sekalian diajar dalam konteks dakwah, konteks apa, iaitu mana yang lebih utama untuk kita perbahaskan, untuk kita cakapkan, untuk kita bincangkan, untuk kita ajarkan, mana yang lebih utama. Jangan benda yang titik bengik yang kecil-kecil kita lebih kedepankan berbanding perkara yang paling utama. Itu maksud dalam buku ni ya. Jadi tengok mana yang berat, mana yang ringan. Antara yang dipermudahkan dan yang diberatkan dan seumpama dengannya. Antara benda-benda yang diperberatkan, antara benda-benda yang dimistikan, dan perkara-perkara yang diringankan. Sebab ada benda-benda yang diringankan dalam Islam. Itu sebab hadis Nabi sebut yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Permudahkan, jangan susah-susahkan. Itu arahan daripada baginda Rasulullah SAW. Ini kita kadang-kadang orang baru masuk Islam dah tanya lu, dah sunat ke belum? Itu kan susah tu sekalian. Biarlah dia masuk Islam dulu, dah masuk, so pandailah dia nak bersunat. Dia pun tahu tu sekalian makan pisang sedap dengan kulit ke tak dengan kulit kan. Itu perumpamaan. Jadi ada benda sepatutnya kita tak perlu berat-beratkan. Dan pernah Nabi, ini mukadimah lagi lah, nanti dalam ni banyak lagi contoh-contoh ya. Contoh macam ada orang pergi haji, jalan kaki, pengsan tengah jalan, Nabi tegur. Nabi kata dikendaki pergi haji itu bukannya perjalanan kamu ni nanti amal perbuatan kamu menunaikan haji. Ada orang tu sekarang musafir dalam keadaan berpuasa sehingga pengsan. Nabi tanya orang yang ada di sekeliling, macam mana, apa siapa ni? Dia bermusafir dalam keadaan berpuasa. Nabi kata apa? Berpuasa dalam keadaan musafir bukan amalan yang baik. Tengok tu sekalian. Puasa kan ibadah, bagus. Tetapi tu sekalian disebutkan oleh Rasulullah bahawa berpuasa dalam keadaan musafir yang berat, yang jauh, yang susah, bukan satu amalan yang baik. Sebab apa? Sebab sudah ada keringanan. Sebab itu tu sekalian, perkara yang ada keringanan, kita raikan. Jangan kita nak start, saya nak macam ni juga. No, tak boleh. Jangan macam tu sekalian. Sebab masyarakat ni tidak semuanya sama. Sama ada orang yang baru masuk Islam, ataupun mungkin dia dah Islam tapi dia dulunya ahli maksiat, baru dia nak bertaubat. Semua ini kita perlu raikan. Baik, dengan lahirnya kajian ini kita mengharapkan dapat memperbetulkan pandangan mereka yang terlampau mengambil sikap keras dan berat. Jadi tujuan kajian ini tuan-tuan sekalian dipaparkan kepada kita untuk tuan-tuan sekalian memperbetulkan golongan orang-orang yang melampau, yang bersikap keras dalam agama. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, akan muncullah orang-orang seperti ISIS, Daesh, yang akhirnya bila berbeza pendapat mereka tak boleh terima. Bahkan sehingga mengkafirkan orang dan menghalalkan darah orang. Ini yang sekarang ni berlaku dalam negara kita tuan-tuan sekalian, yang disebut takfiri itu. Ada golongan takfiri. Bila orang tak sekongkol dengan dia, dia kata orang tu kafir. Kalau orang tu dah kafir, tak setuju dengan dia, dia kata kafir harbi. Macam tu. Tuan-tuan tengok sebelum ni, bila ada isu RUU 355 tuan-tuan sekalian. Bila ada RUU 355, ada orang yang bukan tak setuju pun, cuma nak bahas nanti dalam parlimen. Ada memberi pandangan-pandangan begini-begini. Belum apa-apa pun. Siapa tak setuju dengan RUU, kafir, tanam jirat Cina. Ini golongan pelampau tuan-tuan sekalian. Dia berpakaian agama, pakai serban, pakai jubah. Tetapi dia tidak menunjukkan akhlak sebagai seorang pemakai pakaian sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu tuan-tuan sekalian. Ada orang berbeza pendapat dengan Nabi. Nabi tak ada kata kau kafir harbi. Padahal itu Nabi tuan-tuan sekalian. Kita bukan Nabi. Hanya orang berselisih dengan kita tak boleh terima, kita kafirkan dia. Ini tak betul tuan-tuan sekalian. Ni makna tujuan buku ini dibuat oleh Dr. Yusof Qaradawi, antaranya untuk memperbetulkan golongan ekstremis agama ni tuan-tuan sekalian. Yang melampau dalam agama. Dalam masa yang sama, dapat meluruskan pandangan mereka sentiasa meringan-ringankan tugas dan kewajipan yang telah ditetapkan. Bukan setakat si pelampau tadi,
Dia golongan orang-orang yang tidak serius dalam amal-amal agama pun, ataupun orang yang suka meringan-ringankan. So, sembahyang berjamaah lambat, sembahyang tak jaga. Ini orang yang meringan-ringankan tanggungjawab agama. Dapat diluruskan dengan kita mengajar kitab ni kepada mereka, insya-Allah. Selain itu, ianya juga diharapkan dapat mempertemukan perbezaan pandangan dan pendapat di kalangan para pejuang Islam yang berkhemah tinggi dan ikhlas. Satu lagi tujuan untuk mempertemukan pejuang-pejuang agama ni tadi, yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ada jalan yang berbeza. Tetapi perbezaan itu tidak menjadikan suatu permusuhan. Perbezaan itu tidak menyebabkan mereka tidak boleh bersatu dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sangat sukar tuan-tuan sekalian untuk mempertemukan golongan ini, sebab masing-masing mengaku mereka lebih betul, mereka lebih benar daripada orang lain. Akhirnya pandangan-pandangan orang lain dianggap sebagai pandangan yang tidak betul. Dia saja betul. Ini patut kita hindarkan. Jadi benda-benda ni kita kena kurangkanlah. Saya teringat tuan-tuan sekalian bila saya duk baca buku Dr. Yusuf Qaradawi ni kan. Dr. Yusuf Qaradawi yang ini hebat je ni pun ada orang kritik tuan-tuan sekalian. Kita kalau orang setakat kritik sikit-sikit tu janganlah kecil hati. Ini baru kritik, macam-macam dimakinya kita. Hina ulama. Derhaka pada ulama. Macam-macam lah tu yang dikata. Padahal kita menegur dalam konteks apa yang perlu kita perbetulkan. Sebab walaupun ulama hari ini tu bukan semuanya ulama itu betul. Betul pada satu sudut, tapi kadang-kadang pada satu sudut yang lain ada kesilapan. Kita kena terimalah tuan-tuan sekalian. Jangan bila kita kata, ini ulama betul je, tak boleh dikritik, tak boleh ditegur tuan sekalian. Nabi pun ditegur tuan-tuan sekalian. Ada Nabi pernah buat silap ditegur tuan-tuan sekalian, tapi Nabi tak pernah melenting tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar antara orang yang dijamin syurga. Kena tegur tuan-tuan sekalian. Tapi terima, tak ada masalah. Kita ni tuan-tuan sekalian baru tegur sikit marah dah. Tak boleh tegur. Dia ulama. Tapi dia tegur orang boleh pula. Tuan-tuan sekalian, bila orang duduk dalam sistem kemasyarakatan, dalam sistem sosial, sistem politik misalnya, dia senang je. Kalau kita sedia menegur, kita kena sedia ditegur. Sebab kita bukan sentiasa betul. Orang lain pun bukan sentiasa salah. Itu mesti tuan-tuan sekalian. Jadi saya senang itu tuan-tuan sekalian. Saya pun kalau dalam politik begitu juga. Saya tegur orang, saya sedia untuk orang menegur saya, tak ada masalah. Jadi semua orang kena bersikap begitu. Kita kena berlapang dada. Sebab medan politik itu adalah medan untuk kita tegur-menegur, discussion, berbahas. Kerana apa? Sebab kita nak cari suatu benda yang terbaik untuk kita sajikan pada masyarakat. Satu benda yang baik untuk kita perbetulkan masyarakat. Itu tuan-tuan sekalian. Jangan kita nak betul kita aja sampai orang semua salah. Tak betul macam tu. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian kena bersifat sederhana, kena bersikap sedia untuk tegur-menegur, ya. Jangan kita, orang kata apa, istilah minta maaf sekalian, syok suci. Jangan kita syok suci. Seolah-olah kita ni suci tuan-tuan sekalian. Tak ada dosa, tak ada salah langsung, confirm syurga. Jangan. Orang seperti ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, orang yang dikalahkan oleh syaitan. Syaitan telah mengalahkan dia. Tapi dia rasa dia betul. Jangan kita takabur tuan-tuan sekalian, kerana takabur itu adalah maksiat pertama menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada hamba Allah Ta'ala di syurga sana, iaitulah siapa? Iaitulah Iblis. Sebab tu Iblis dicampak ke dunia. Sebab apa? Sebab dia sombong, dia takabur, dia bangga diri. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Mana lebih utama? Mana lebih mulia? Ini. Jadi kalau ada orang sifatnya sombong, tak boleh ditegur, ini geng-geng iblis tu sekalian. Walaupun serban dia tebal, walaupun jubah dia meleret, walaupun janggut dia panjang. Saya minta maaf tu sekalian saya sebut. Sebab saya kadang-kadang melihat sahabat-sahabat yang ni tu sekalian melampau dan keterlaluan kalau bercakap, kalau menegur orang. Jadi sama-sama kita bersabar, ya. Dalam buat apa pun sabar tu sekalian. Sabar tu bukan sabar sebab kita sakit, kita sabar, ya Allah, sabar sakit. Bukan setakat kita ditimpa bala. Termasuk sabar ni tu sekalian, bila kita bermasyarakat kena sabar. Kita berdakwah kena sabar tu sekalian. Nabi macam-macam.
Nabi itu bukan setakat orang tegur. Bukan setakat orang kritik. Orang datang nak bunuh Nabi tu sekalian. Tapi baginda maafkan orang yang membunuh tu sebab tahu orang tu dia jahil, orang tu dia tak tahu tu sekalian tentang Islam, tentang perutusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni sikit-sikit melenting, sikit-sikit nak gaduh, marah, macam-macam tu sekalian. Jadi kita berpada-padalah tu sekalian. Berpada-pada sebab apa yang kita buat ni tu sekalian, dia bawa sampai alam akhirat, bukan kat dunia je tu sekalian. Contoh kita mengata orang, kalau kita tak minta maaf sampai ke alam akhirat nanti tu sekalian. Tapi kalau kita pun suka mengata orang, pasal apa kita nak marah orang mengata kita? Kan macam pencuri lah, pencuri dia marah orang curi barang dia, tapi dia curi barang orang tak apa pula. Takkan kita nak jadi macam pencuri tadi? Kita ngata orang okey, bantai orang okey, tiba-tiba kita kena merajuk apa barang lah tu sekalian. Minta maaf cakap tu, kita sama-sama buat kerja agama, kita sama-sama nak Islam masyarakat. Jadi kita kena berpada-pada. Hari ni kita buat salah, orang tegur kita. Mungkin satu masa orang lain salah, kita perbetulkan mereka. Jangan kita anggap kita saja betul. Ya. Itu dah cerita dah Abu pasal orang apa nama ni malaikat takbir ya. Baik, saya tidak mendakwa bahawa kajian ini telah sempurna dan lengkap, tetapi ia hanyalah merupakan satu usaha awal dan permulaan sebagai pembuka jalan bagi mereka yang lain untuk melakukan kajian-kajian serupa yang lebih mendalam dan terperinci. Sesiapa yang melakukan ijtihad dan usaha gigih, maka ia akan beroleh ganjaran pahala sesuai dengan usahanya tersebut. Masya Allah. Ini satu lagi tuan-tuan sekalian, antara sifat ulama. Yang ni nama ulama betul ni tuan-tuan sekalian. Merendah diri walaupun dia hebat tuan-tuan sekalian. Dia menulis ni, Yusuf Qaradawi ni tulisan dia banyak tuan-tuan sekalian. Fiqh zakat dia berapa jilid, 2 jilid, begitu tebal tuan-tuan sekalian. Kita kalau ngaji macam ni tak tahu berapa puluh tahun baru habis tuan-tuan sekalian. Tu baru fiqh zakat. Belum lagi fiqh jihad. Tebal tuan-tuan sekalian. Tapi dia menulis masih lagi disebut tuan-tuan sekalian, ini bukanlah suatu kajian yang telah sempurna. Ini bukan kajian yang terbaik. Dia merendah diri tuan-tuan sekalian. Tapi ini satu permulaan untuk orang lain membuat kajian yang serupa dengan lebih detail, lebih baik lagi. Tengok, dia menggalakkan. Ni kita nak ulama macam ni tuan-tuan sekalian. Ulama ni sebagai pembuka jalan agar tuan-tuan sekalian apa ilmu yang disampaikan itu dapat dikembangkan oleh rakan-rakan, dikembangkan oleh orang lain tuan-tuan sekalian. Jadi apa nama ni, semua ni tuan-tuan sekalian dibuat oleh beliau ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini video-video ni tuan-tuan sekalian saya tak padam ya, nanti tuan-tuan boleh tengok balik dalam saya punya Facebook tu, tak ada masalah ya. Saya live ni saya akan simpan. Lebih-lebih lagi yang ni saya akan masukkan dalam YouTube nanti tuan-tuan sekalian, sebagai kita punya apa nama ni panduan kitab Fiqhul Aulawiyat, buat kuliah secara apa nama ni bersambung-sambung. Kalau kat Masjid Surau ni tak tahu, kadang-kadang dekat 5-6 tahun baru habis tuan-tuan sekalian. Ini mudah-mudahan kita dalam tempoh PKP ni kita cuba habiskanlah tuan-tuan sekalian ni, sebab kita pun tak ada kuliah biasa kuliah maghrib kan satu tempat sebulan sekali saja. Ini kita akan buat tiap-tiap malam insya-Allah. Tuan-tuan doakanlah saya sihat, saya dapat berkongsi ilmu ni ya. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi tadi, iaitu kajian ini perlu diperkembangkan lagi, perlu diperluaskan lagi. Jadi itu yang sekarang ni muncul pula tuan-tuan sekalian, orang-orang yang baru seperti pengganti beliau, Dr. Raisuni, Dr. apa lagi Al-Qaradawi dan seumpama dengannya, yang meneruskan usaha yang baik ini tuan-tuan sekalian, dengan menulis buku-buku tentang maqasid, buku-buku tentang apa nama ni fiqh at-ta'ayush dan seumpama dengannya. Ini perkembangan fiqh tuan-tuan sekalian dalam kehidupan kita. Ada benda tuan-tuan sekalian yang dulu berlaku zaman Rasulullah, ketika itu dalam keadaan apa nama ni, benda tu tadi tidak luas. Kerana apa? Kerana masyarakat ketika itu masyarakat yang kecil berbanding kita hari ni tuan-tuan sekalian. Jadi dia berbeza. Sistem politik misalnya tuan-tuan sekalian, dulu zaman Rasulullah tak ada tuan-tuan sekalian pilihan raya apa semua, sebab tak ada golongan dia menentang pilihan raya. Contohnya golongan yang dinamakan Hizbut Tahrir, dia menentang pilihan raya sebab kata dia bahawa Rasulullah tidak ada pilihan raya. Tetapi pada hari ini tuan-tuan sekalian,
Sistem bai'ah sebagaimana zaman Nabi dan para sahabat itu tidak berlaku lagi. Tetapi adakah pilihan raya bukan satu bai'ah? Jadi pilihan raya juga merupakan satu bai'ah dalam konteks negara moden hari ini, tuan-tuan sekalian. Bai'ah iaitu kita memperakui pemimpin dalam negara kita macam tu. Tapi yang tebuk atap tu dia tak masuk bai'ah lah, sebab dia bukan dipilih oleh rakyat kan. Dia tebuk atap atau tebuk atap ya. Tebuk atap tu sekalian. Ni ada pula istilah tebuk atap pula tu sekalian ya. Mula-mula pintu belakang, lepas tu tebuk atap, lepas ni tak tahu apa, mungkin tebuk lantai pula. Jadi benda-benda ni berkembang. Fake ni berkembang. Sebab tu kita kena sentiasa mengikuti. Jadi kalau tuan-tuan mengikuti fake ni, ya Allah, seronok tuan-tuan sekalian ni, kita dapat ilmu baru dan bila ilmu-ilmu baru ni kita dapat garap tuan-tuan sekalian, dia akan menyebabkan kita orang yang akan bersifat sederhana, kita tidak mudah melenting, kita tidak ekstrim, ya, kita akan mendekati semua orang sebagaimana Rasulullah SAW mendekati orang, ya. Tuan-tuan sekalian, ada satu pengkritik Dr. Yusuf Qaradawi, ya. Saya tak ingat nama dia. Dia daripada Bangladesh. Dia menulis satu buku tau tuan-tuan sekalian. Tahu tuan-tuan sekalian tajuk dia, Tanbihul Mu'minin ala Dhalalatil Qaradawi. Masya-Allah tuan sekalian. Peringatan penting bagi orang yang beriman tentang kesesatan Yusuf Al-Qaradawi. Ada dia sebut tadi. Kita ni bawa orang kritik sikit kita marah dah. Kawan kita ataupun pemimpin kita yang kita agung-agungkan tu sampai orang nak tegur pun tak boleh. Yusuf Qaradawi ada orang tulis satu buku tebal tu sekalian. Dicatat balik apa tulisan Dr. Yusuf Qaradawi dengan jawapan-jawapan yang Yusuf Qaradawi buat pada dia ni tak betul. Tu dia kata Tanbihul Mu'minin ala Dhalalatil Qaradawi. Peringatan penting bagi orang beriman dengan kesesatan Yusuf Qaradawi. Pasal apa tu sekalian? Pasal Dr. Yusuf Qaradawi ni bila orang soal dia akan memberi jawapan yang mudah. Jadi pada ulama Bangladesh ni kata ni bermain-main dengan agama. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi tu sekalian, dia menulis satu buku kecil saja. Ringkas saja tu sekalian untuk menjawab balik tulisan yang tebal berjilid itu tu sekalian. Dengan katanya apa? Terima kasih atas lontaran pandangan apa semualah, dia puji orang tu semua. Untuk pengetahuan dia kata, apa yang saya tulis, apa yang saya jawab, itu bukan untuk orang yang seperti kamu. Mana apa kamu orang alim, tak sesuai mengambil jawapan-jawapan saya itu untuk kamu beramal, untuk orang seperti kamu tidak sesuai. Tetapi ini untuk memberikan kemesraan kepada orang-orang yang baru berjinak dengan agama Islam. Contohnya tuan-tuan sekalian, dia dapat soalan daripada orang UK. Orang UK yang baru masuk Islam tuan-tuan sekalian. Jadi bila bertanya dengan satu soalan, dia kena jawab dengan jawapan yang mudah supaya orang tu mesra. Dia seronok, Islam ni mudah, macam tu. Jangan sampai bila tanya je, ini tak boleh, itu tak boleh, haram. Nanti tuan-tuan sekalian kalau baca dalam ni buku ni, seronok. Memang benda tu pun kadang-kadang kita pun lalui tuan-tuan sekalian. Kan? Dulu ada orang kadang berbahasa sekalian, nak pakai jam tangan ni, jam tangan dekat kanan ke dekat kiri? Itu diperbahaskan tuan-tuan sekalian oleh masyarakat Islam kita di Kanada. Di mana lagi? Di barat. Orang yang baru masuk Islam tuan-tuan sekalian, mereka kononnya nak beramal dengan sunnah dengan hebatnya. Lalu tuan-tuan sekalian, dia berdebat mana lebih utama pakai jam tangan di kanan ataupun di kiri. Saya pun pernah orang tanya, dia tanya ustaz, dia kata jam tangan ni eloknya di kanan ataupun di kiri. Saya jawab senang aja tuan-tuan sekalian, jam tangan ni eloknya dipakai di tangan, jangan di kaki. Kan? Nak kata sunnah kanan, sunnah kiri, tak sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak pakai jam tangan. Jadi sunnahnya macam ni lah, tak payah pakai jam tangan. Tapi nak pakai juga harus, silakan tuan-tuan sekalian. Nak pakai kanan boleh, nak pakai kiri pun boleh. Ada yang selesa kiri tuan-tuan sekalian, ada yang selesa kanan. Sebab mengutamakan yang kanan. Menghormati sunnah Nabi. Kan? Itu terpulang tuan-tuan sekalian. Ada orang tanya, dia kata mana sunnah nak pakai jubah ke pakai baju Melayu? Ikut kita lah tuan-tuan sekalian, mana yang sesuai dengan kita nak pakai. Tuan-tuan nak rasa pakai jubah, silakan. Tuan-tuan nak pakai baju Melayu, silakan, awak orang Melayu. Sedangkan jubah sendiri tuan-tuan sekalian masih lagi dalam khilaf antara ulama, adakah ia sunnah Nabi ataupun bukan. Sebab sebelum Nabi diutus jadi Nabi pun orang Arab dah memang pakai jubah. Jadi ada perbahasan di situ tuan-tuan sekalian. Jadi kita meraihkan semua. Kita raikan, insya-Allah kita tak bergaduh, kita tak rasa sempit dada kan. Sebab kita ni bila kita rasa kita betul, orang lain buat berselisih dengan kita, kita dah
rasa sempit hati kita. Ya, jadi kita rasa orang tegur kita tak happy kan. Ya. Baik, saya akhiri mukadimah ini dengan merakamkan ucapan Nabi Allah Syuaib alaihissalam yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim surah Hud ayat 88. Wa ma uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya jualah aku kembali. Ini yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Maknanya beliau mengikut bagaimana Nabi Syuaib alaihissalam melakukan kerja-kerja agama ini. Tidak lain tidak bukan, iaitu untuk memperbaiki masyarakat sedaya upaya yang mampu. Mana kita mampu dengan menulis, kita menulis. Kita mampu dengan bercakap, kita bercakap. Kita mampu dengan berperanan sebagai pemimpin, berperanan sebagai pemimpin. Ikut kedudukan mana yang kita mampu. Yang penting, kita bertujuan untuk mengislah. Mengislah maknanya untuk memperbaiki diri kita dan masyarakat. Dan tidak aku dapat melakukan semua itu, melainkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerja-kerja dakwah tentu sekalian, kalau berjaya, Alhamdulillah. Kalau tak berjaya, kita jangan kecil hati. Sebab kerja kita hanya menyampaikan. Yang bagi hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyampaikan tu kita, dengan izin Allah Ta'ala. Yang menjayakannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihat zaman Nabi sendiri. Nabi berdakwah tu saya kepada musuh yang sangat kuat menentang Islam. Sayyidina Umar, dia terima. Tapi dalam masa yang sama, pakcik Nabi sendiri, tuan-tuan sekalian, Abu Talib yang banyak membela Nabi, sampai mati dia tak terima hidayah. Itu bila Nabi minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa pun yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Mana Allah Ta'ala boleh bagi petunjuk ini pada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita boleh menyampaikan, tapi kita tak mampu untuk menyampaikan hidayah kepada siapa pun, walaupun kita sayang orang itu. Jadi ini satu peringatan yang sangat baik tentu sekalian untuk kita ya. Jadi catatan ini tentu sekalian ditulis pada bulan September 1994 Masihi di Doha, Qatar, Rabiul Akhir 1415 Hijrah. Al-Fakir ila afwi rabbihi, Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kekuatan kepada beliau tentu sekalian. Berkongsikan buah fikiran walaupun beliau sudah lanjut usia tentu sekalian. Tetapi insya-Allah orang-orang yang lanjut usia, para ulama ini, mereka tetap tentu sekalian mempunyai daya pemikiran, mempunyai daya usaha untuk terus berdakwah sehingga ke akhir hayat mereka. Kita doakan tentu sekalian, mudah-mudahan Dr. Yusuf Qaradawi begitu juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencurahkan ilmu-ilmunya kepada kita selagi beliau belum memejamkan mata. Dan beliau sekarang dah lanjut usia kan, dah dekat 100 saya rasa tentu sekalian tu. 90 lebih ya. Tapi alhamdulillah buah fikirannya cukup hebat dan bukunya tentu sekalian bertebaran di seluruh dunia. Itu yang orang kata tu sekalian, ada orang mati tapi seumpama belum mati. Katakanlah Dr. Yusuf Qaradawi ini mati pun tentu sekalian nanti seolah-olah tak mati. Sebab apa? Sebab karya-karyanya terus berlegar di sekeliling kita dan kita manfaatkan. Macam tu juga imam-imam yang lain, imam Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya walaupun dah meninggal dunia tapi seolah-olah masih hidup. Kerana apa? Kerana karyanya terus dimanfaatkan oleh orang yang kemudian. Jadi mudah-mudahan kita begitu juga tentu sekalian. Kadang-kadang kita ni nak menyumbang duit tak ada tentu sekalian, tapi adalah buah fikiran sikit-sikit, kita kongsi ilmu macam ni, mudah-mudahan. Saya pun kadang-kadang harap itulah tentu sekalian, lepas saya mati nanti rakaman ini diulang-ulang dapat dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita tentu sekalian, dapat dimanfaatkan oleh anak-anak cucu cicit kita nanti suatu masa nanti ya. Jadi setakat ini dulu tentu sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi esok malam dalam bab yang pertama. Jadi malam ni baru muqaddimah saja ya. Muqaddimah ini pun mengambil masa dekat 1 jam dah ya. InsyaAllah tentu sekalian bertemu lagi. InsyaAllah setiap malam kuliah kita bermula jam 9 malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang Kau rahmati ya Allah, dan kau kasihi kami ya Allah, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau ampunkan daripada segala salah dan silap dan dosa kami ya Allah. Allah ya Allah, Tuhan kami bermohon ya Allah, Kau berikan taufik hidayah kami agar mudah kami memahami kitab fiqhul awlawiyat yang sedang kami baca dan kami perbahaskan ini ya Allah. Allah ya Allah, Tuhan kami, Kau rahmatilah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi itu ya Allah, yang menulis buku ini dengan baik ya Allah. Mudah-mudahan beliau beroleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami insan yang lemah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa melainkan dengan izin-Mu jua ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan dalam beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Jadikan kami orang-orang yang suka untuk menuntut ilmu ya Allah. Jadikan kami ahli ilmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami dari kejahilan ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau berikanlah kami keseronokan dalam menuntut ilmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikan kami kemanisan iman dalam menuntut dan beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah kami semua ya Allah. Berikanlah kami kebaikan sebagaimana kebaikan yang dipohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kepada kita ya Allah. Dan kami pohonkan dijauhkan daripada segala kemaksiatan dan kejahatan sebagaimana kemaksiatan dan kejahatan yang diminta jauhi oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dan juga para syuhada dan para salihin ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikan kami sumber rezeki yang halal lagi barakah ya Allah. Ya Allah, bantulah rakan-rakan kami yang kehilangan pekerjaan di musim PKP ini ya Allah. Berikan mereka gantian sumber rezeki yang halal lagi barakah ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bagi rakan-rakan yang kehilangan pekerjaan, berikan mereka kesabaran dan Kau gantikan mereka dengan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Allah. Begitu juga kami ya Allah yang kekurangan sumber rezeki disebabkan oleh PKP dan seumpama dengannya. Bantulah kami ya Allah agar kami dapat mencari sumber-sumber rezeki yang lebih baik untuk kami berikan nafkah kepada anak isteri kami ya Allah, juga untuk memberi pelajaran, mendidik anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, terimalah segala doa-doa kami ya Allah. Permudahkanlah kami dalam beramal ibadah ya Allah. Permudahkanlah kami dalam mentaati perintah-Mu ya Allah. Permudahkanlah kami dalam menghindarkan segala maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, terimalah segala doa-doa kami ya Allah. Terimalah segala amal kebajikan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lain apa sing kobong to Adam? Mbok kapak ni kok ngasih kobong gitu. Ada Mila nak beraya datang sini ni? Okey, jumpa lagi esok malam.